Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersama kami lagi DJ Izzah, DJ Yat, DJ Laila, DJ Ken di Radio Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Okey, hari ini kita di slot Hello Campus. Okey, hari ini bersamaan 12 hari bulan Januari 2021. Nampaknya kita dah masuk tahun baru ya. Pejam celik dah masuk tahun 2021. Dah 2 minggu kan? Ya, kita sekejap je rasa. Betul? Untuk tahun 2020 dengan penuh cabaran dan ujian yang menimpa bukan saja kita tapi seluruh dunia. Okey, Okey, mesti ramai pendengar kita yang rindu suara Izzah ni kan, suara manja ni kan. Okey, Yat nak bagi tahu ni, untuk sebarang perkongsian atau pertanyaan, anda boleh ke Facebook rasmi kami iaitu Unimap FM. Dan untuk siapa yang terlepas nak tengok balik video-video kami yang lepas pun ada juga dekat YouTube kami iaitu Unimap FM juga. Okey, hari ini juga kita akan kupaskan tentang isu semasa yang menarik dan isu tu tengah melanda kita sekarang ni. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita sekarang ni tengah dilanda banjir di beberapa negeri dan kita baru saja memasuki tahun baru. So benda ni bagi impak jugalah kepada kita rakyat Malaysia. Yat ada nak berkongsi tentang apa-apa tak? Kalau tak silap banyak juga kan negeri yang terjejas kan akibat banjir. Macam Pahang, Kelantan, Johor, Perak. Tapi Terengganu yang paling nampak dekat media sosial Pahang lah. kan. Pahang nampak paling Kalau terjejas. semua perasan yang baru ni yang banjir tapi dia orang buat macam Taman Tema tu. Perasan tak? Buat TikTok. Okey, sebelum tu kita nak berduka cita lah dengan kejadian yang menimpa terhadap negara jiran kita iaitu negara Indonesia, di mana pesawat Sriwijaya Air SJY 182 telah terhempas pada 10 Januari 2020 iaitu 2 hari yang lepas, yang dia telah berlepas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Okey, dia telah membawa 62 orang penumpang termasuk anak kapal dan telah terputus hubungan pada jam 2.36 petang waktu Indonesia Barat. Jadi kita sama-sama sedekah ke Al-Fatihah kepada pesawat tersebut, mangsa-mangsa. Okey, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Bukan tu saja, kita juga turut berduka cita dengan perutusan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri kita pada semalam, iaitu kita akan menghadapi lagi PKP 2.0. Salam Dalgona 2.0. Salam PKP 2.0. Okey, Laila, cuba explain sikit apa isu PKP yang dibuat semalam. Okey, Laila nak bagi tahu sedikit tentang kita kan ada 3 fasa sekarang ni, PKP, PKPB dan juga PKPP. Okey, di negeri yang dilaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan melibatkan 8 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, tempat korang kan. Pulau paling tinggi Pulau Pinang. Bukanlah paling tinggi tapi paling atas yang disenaraikan tu Pulau Pinang. And then Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Labuan, Johor, Sabah dan juga Melaka. Ya, kalau Pulau Pinang macam tempat kita orang memang patut PKP sebab seluruhnya red zone kan. Untuk daerah kita orang je, sebab kita orang dari satu daerah yang sama, hampir 500 kes untuk total sehari daerah kita orang je. So memang patutlah PKP kan. Macam tempat Yat pula kan, dia orang buat PKPB saja, iaitu bersyarat. Dia orang taklah seketat macam tempat Ken kan. Tapi walaupun PKPB ada juga tempat-tempat yang zon merah macam daerah Larut Matan Selama, daerah Kinta, tu kawasan-kawasan hangat lah tu. Macam Yat punya tempat PKPB
negeri apa lagi yang ni selain pada iaitu, Perak? Kan PKPB kan Perintah Kawalan Bersyarat. Negeri Kedah iaitu Laila. Perak. Kedah. Kedah. Hantar wakil Hantar wakil seorang. Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Total semua 6 negeri yang dikenakan PKPB. And last kali PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dilaksanakan di 2 buah negeri iaitu Sarawak dan Perlis. Sebab kes dia tak meningkat sangat dan Tapi kita still lah kena kita still kena jaga waspada kan. SOP semua. Cuma SOP dia tak seketat negeri-negeri yang berhadapan dengan PKP dan PKPB. Tapi Perintah Kawalan Pergerakan ni dikenakan selama 13 Januari sehingga 26 Januari iaitu selama 2 minggu sahaja. Tapi kita tak tahulah, tengok macam mana Kita keadaan harap kan. semua orang boleh bagi kerjasama lah dalam masa perintah ni dilaksanakan. Tak naklah peristiwa 18 Mac berulang lagi. Gitu. Kita jadikan pengalaman yang lepas tu sebagai kita punya panduan balik lah. Izzah, Okay. apa tajuk kita hari ni? Okey, kita dah habis bincang tentang topik isu semasa di awal tahun baru ni kan. Jom pula kita kupas tentang topik yang kita nak utarakan di radio kita ni. Topik ni agak menarik sebab ia juga berkaitan tentang isu semasa yang kita bincangkan sebentar tadi. Cubalah teka topik apa kita hari ni. Bagilah clue. Kasihlah clue, Bagilah clue. kasihlah hint. Macam mana kita nak teka? Clue dia tentang isu semasa. Ya, tapi Bagilah hint. clue. Okey, huruf dia T. T. Lagi NC. Teman tapi cinta. Isu semasa tu sekarang yang hangat ni. Yes. Nak jawab? Apa dia? Terms and condition. Salah. Okey, tanpa melengahkan masa, TNC itu adalah singkatan daripada perkataan teknologi dan COVID. Iaitu tentang isu semasa yang kita sekarang sedang alami, iaitu ia saling berkait lah antara teknologi dan COVID. Tambah-tambah waktu PKP kan, waktu yang bukan PKP sajalah, waktu semua orang akan gunakan teknologi ni. Sentiasa menggunakan especially teknologi. waktu PKP lah kan, dia nampak ketara. Betul. Kita gunakan teknologi. Sebab tu jugalah kita pilih tajuk ni, sebab dia seiring dengan keadaan dan perkembangan kita sekarang ni kan. Betul. Untuk pelajar, untuk lecturer, peniaga apa semua nak gunakan teknologi untuk dia orang bertahan. Betul. Ya, betul tu. Jadi nampak semua rakyat Malaysia waktu-waktu COVID macam ni memang menggunakan teknologi sebagai medium untuk interact dengan orang lain. Macam tu. Lepas tu banyak jugalah golongan yang terjejas disebab masa COVID ni kan, iaitu especially pelajar kita sendiri, pekerja, masyarakat dan seluruh orang lah di dunia ni. So kita bergantung kepada teknologi sekarang ni. Betul. Tapi untuk isu hari ni, topik hari ni kita nak cakap yang positif sahaja tentang Positif. COVID dan teknologi ni lah. Walaupun COVID ni nampak macam ada isu-isu tapi kita kena ambil benda ni sebagai satu benda yang positif untuk diri kita. Okey. Izzat cakap ke kita cakap? Kita cakap dulu. Okey, tak apalah, rasa macam lama juga kan kita berborak ni. So apa kata kita rehat-rehat, chill-chill, kita dengarkan lagu dari Estetik, Can't Take My Eyes Off You, dan juga Aku Cinta daripada Syamil dan Ernie Zakri di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Penyeludupan masuk manusia dari negara asal ke negara lain secara haram seringkali berlaku. Kebanyakan mereka berhijrah untuk mencari pekerjaan kerana dijanjikan kemewahan dan gaji yang lumayan. Hakikatnya, mereka sebenarnya terpedaya. Malah ramai akhirnya menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Hidup mereka tersiksa dan sengsara. Awas, penyeludupan migran adalah satu kesalahan serius. Jika berlaku sebarang aktiviti penyeludupan migran di kawasan anda, laporkan kepada pihak berkuasa. Hubungi 999. Satu Malaysia, Benteras Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran. Pesanan dari Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Jadikan malamku lebih indah, jadikan siangku lebih terang, biarkan bungaku mewangi
kami, Akhir Bila Minit Duit. jangan alihkan siaran anda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Unimed FM. Cintaku kepada dirimu. Okay, hai. Bertemu kembali kita di Unimed FM Medium Interaksi Siswa. Okay, kita dah sampai ke segmen yang kedua. Ya. Oleh itu, kami akan mengupas dengan lebih detail tentang tajuk kami iaitu TNC, Teknologi dan COVID. Okey, sebenarnya kita ni dah lama hidup dengan teknologi ni. Tapi kita mula sedar bila adanya COVID di Malaysia ni. Betul. Kan? Kita sedar bahawa teknologi ni sangat penting untuk kita kan. Sebelum ni orang ambil mudah je. Orang macam Tahu pun basic-basic je kan. So macam bila kita banyak gunakan teknologi semasa COVID ni, dia memudahkan kita lah untuk berhubung, untuk berinteraksi dengan semua orang. Betul. Tambahan macam orang-orang yang lebih tua. Diorang kan kurang menggunakan teknologi sebelum ni, tapi lah ni kita boleh tengok mostly diorang dah celik IT sikit. Betul. Diorang dah belajar masa COVID ni macam mana nak menggunakan teknologi. Sebab sekarang ni pun telefon pintar pun dah mudah. Betul. Senang diorang nak faham. Okay, cakap pasal teknologi, Zan nak share sikit lah teknologi yang KTM gunakan. Kan, siapa selalu naik train untuk balik? Saya Apa tengok apa perubahan yang mereka buat menggunakan teknologi. kalau yang baru ni, yang cara diorang jual tiket tu lah. Sebab kan COVID kan ada machine tu kan. Ada machine. Before Lepas tu this kita beratur dekat kaunter kan. Lepas tu dengan adanya apa tu, mesin laluan, kita kena scan dulu baru boleh masuk. Dia macam tak nak perlulah bagi kita crowded direct, lah kan. crowded, lepas tu tak perlu nak direct dengan pengawal tu kan. So dia memudahkan lah. Macam kita kan student. So kita semua tahu masa COVID ni kita struggle gila dengan kita punya assignment, kita punya study. So bila dengan adanya teknologi ni semuanya rasanya macam jadi mudah balik lah bagi kita kan. Sebab kita punya kaedah pembelajaran perlu ditukar daripada face to face kepada ODL kan. Betul. So masa tu lah kita belajar untuk tahu lebih detail tentang teknologi ni. Contohnya aplikasi kita guna Google Meet, Google Classroom. Semua tu banyak membantu kita lah. Iyalah sebab sebelum ni kita just jumpa lecturer face to face. Tak pun kalau kita nak interact dengan lecturer sebelum ni pun kita just guna WhatsApp. Gitu Betul je kan? Kita tak gunakan medium-medium lain. Macam kita pun pihak you ada sediakan email kan. So Email student. lebih mudah betul. untuk kita. Unlimited space kan. Unlimited space dan dia tak bercampur dengan pribadi punya email. Betul. Dan lagi Satu lagi selain daripada student ni iaitu kita pekerja juga. Dia orang berhadapan dengan apa orang panggil kekangan lah. Kekangan. So ada yang diberhentikan kerja, ada yang terpaksa bekerja dari rumah. So masa ni lah diorang menggunakan teknologi tu untuk membuat kerja. Contoh macam mana tu? Contohnya macam diorang pun guna juga Google Meet macam kita untuk interact dengan diorang punya bos untuk membincangkan pasal pekerja. Untuk yang work from home. Work from home. Kayaknya yang ni untuk yang kerja tetap, Office. kerja pejabat office gitu. Lepas tu kalau macam kita tahu sekarang ni banyak orang guna online banking apa semua kan. So macam kita lah, kita semua suka kan aplikasi Shopee apa semua tu kan. Betul. So bila COVID ni kita jadi mudah kan, kita takut nak keluar untuk beli barang. Dengar kata ada orang tu dia belanja banyak waktu COVID dulu. Siapa tu? Beratus-ratus habis Laila. Ya. Sebab kita kan dah ada teknologi iaitu kita ada online banking kan. So masa tu kan kita jadi panik, takut nak keluar rumah. So kita gunakan teknologi tu untuk beli barang lah. Betul. Dia memudahkan
Mesti menjimatkan masa apa semua. Selain tu bukan ada juga yang bila waktu COVID ni diorang diberhentikan kerja dan diorang ada buat side income kan. Contoh Macam GrabFood, Mm-mm. Foodpanda. Semua tu macam berkait dengan teknologi tanpa kita sedar sebenarnya. Betul tu. Waktu-waktu PKP lah orang akan manfaatkan guna GrabFood, Foodpanda semua tu untuk beli makanan kan. Sebab dulu jarang sangat lah orang guna kan sebab kita boleh drive thru, kita boleh beli sendiri. kan. Tapi bila PKP ni PKP nak makan kat kedai pun dah take away. dah tak boleh nak duduk kat kedai. Orang pun gunakan inisiatif daripada aplikasi macam GrabFood, Foodpanda untuk order makanan, makan kat rumah. Lebih mudah lah kan. Kita tak payah nak spend berjam-jam untuk jam je. Tapi ada lagi satu aplikasi yang korang takkan sedar kita tengah gunakan dia. Apa tu? Facebook, Google, YouTube. Hari-hari kita guna. Nak buat resepi dalgona coffee, kopok leko homemade, semua kita tengok daripada situ kan. Ada pengalaman ke? Ada. Ya. Nanti bolehlah buat kat sini. Dalgona je tak menjadi. Oh, kopok leko pun pernah buat Banyak kali buat. So kita bestnya. gunakan teknologi tu untuk cuba resepi baru. Okay. Sebelum apa-apa pun, just nak terang pasal PKP ni kepada siapa yang terjejas PKP ni. Okay. PKP ni PKP dia satu Malaysia terjejas, tak kira lah dia ni orang golongan bangsawan ke rakyat marhain macam kita ke, semua terjejas dengan COVID ni. Dan semua orang terpaksa menggunakan teknologi untuk berhubung melalui COVID ni, semasa COVID ni. Bukan sahaja manusia tapi haiwan pun terjejas. Haiwan. Ada bermeaning ke? Cicak. Okay, PKP ni sebenarnya dia bermula daripada 18 Mac 2020, iaitu yang ni PKP fasa 1. Dia memang total lockdown lah waktu PKP ni. Akhirnya setiap sekolah dekat Malaysia ni ditutup. Perniagaan pun ada limit time untuk buka. Contoh macam Yang 24 jam tu. daripada 24 jam tu diorang buka hanya start daripada pukul 8 ke pukul 10 pagi sampai maghrib, sampai pukul 8 macam tu lebih kurang. Dan diorang kena tutup. Contoh masyarakat pun tak boleh bebas bergerak sebabkan banyak premis yang tak buka. So kita sebagai masyarakat pun terhad lah nak bergerak. Dan juga disebabkan oleh tu ramai orang terkesan dengan PKP dan ada yang diberhentikan kerja and so on. Jadi keperluan dan tanggungan keluarga juga meningkat. And tu PKP ni, yang tu fasa pertama iaitu 18 Mac 2020 sampai fasa keempat 29 April sampai 12 Mei 2020. Memang total lockdown lah. Lepas tu kita start fasa 5 PKPB iaitu 13 Mei sampai 9 Jun 2020. Dan PKPP fasa 6 10 Jun sehingga 31 Ogos 2020. Sekarang itu fasa 7 PKPP 1 September sampai 31 Disember 2020. Jadi kita sekarang ni PKPP fasa 8 yang bermula 1 Januari sehingga sekarang. Nampak tak perjalanan kita? Staff tak tahu Kronologi 2020 tu. kehidupan kita Daripada semasa tahun COVID. 2020 sehingga 2021. Daripada tengah bulan Mac, betul tak? Betul. Dah dekat berapa bulan lagi Dekat nak setahun sampai dah. Mac, Dekat setahun dah. almost tahun. Okey, kita cakap pasal golongan terjejas. Antaranya kita akan share sikit lah. Antaranya pelajar, pekerja, beberapa peniaga. So untuk golongan pelajar, dengan wujudnya teknologi ni telah memudahkan semua pihak, termasuklah golongan pelajar, di mana kita sedia maklum bahawa semua pelajar dikehendaki untuk belajar secara atas talian. So dengan adanya teknologi yang sedia ada ni, membantu kita untuk meneroka ilmu baharu, iaitu seperti yang macam Laila cakap tadi lah, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan banyak lagi aplikasi lain.
di mana kita boleh belajar tentang pengetahuan baru, bagaimana fungsi dia, kelebihan yang ada dalam aplikasi tersebut. Apa kekurangan aplikasi tu? Macam contoh kalau dulu kita bersemuka, kita tak boleh nak record. Maksudnya apa yang lecturer tu cakap langsung je lah, secara langsung kita tak boleh nak semua ingat balik. Tapi dengan teknologi ni, dengan adanya Google Classroom, Google Meet yang lecturer pensyarah record tu, kita boleh ulang balik video tu. Kita pun tak jangka kan. Buat ulang kaji ke apa ke kan. Gitu. So media sosial ni memang banyak menghubungkan kita lah dengan orang ramai, kawan-kawan, family, semua tu kan. Memang itu dari dulu lagi kita guna WhatsApp, tapi sekarang ni kita lebih kerap menggunakannya. Okey, peniaga juga antara golongan yang terjejas lah. Tapi walaupun dia orang terjejas, banyak juga kebaikan yang dia orang dapat. Macam dulu kan dia orang tak boleh meniaga, tapi dia orang boleh tukar inisiatif meniaga secara online. Betul. Antara kebaikannya adalah diorang boleh berkecimpung dengan bisnes online. Sebab bisnes online ni banyak kebaikan lah. Diorang mudah untuk dapat pelanggan. Macam kita tahu kan, sekarang ni semua guna teknologi, semua guna media sosial. So diorang buat platform perniagaan diorang dalam tu dan cari, tak perlu lagi nak keluar kan. Betul. Okay, yang kedua, diorang dapat jimatkan kos. Tak perlu lagi kita nak sewa tapak niaga. Betul tu. Kita guna je aplikasi yang sedia ada, macam Shopee, Lazada kan. Senang. And then yang ketiga, kita dapat jimatkan masa. Sebab kita tak perlu lagi nak keluar, nak berniaga. Kita hanya tunggu order masuk, kita packing barang apa semua dan upah orang je untuk COD. Ataupun post je kan. Senang. Jimat masa, jimat tenaga. Betul. Lepas tu yang keempat, dia buka peluang perniagaan yang baru. Macam mana tu? Sebab apa Yat kata macam ni? Sekarang ni yang mendapat permintaan tinggi, antaranya macam mask, hand sanitizer kan. Yelah, jadi keperluan sekarang kan. Kalau tak ada tu memang 1000. Especially Sampai ada yang mask keluarkan brand sendirilah. Kan? Hand sanitizer bubur brand sendiri, brand Iza, Brand Laila. So diorang dapat jana income yang baru lah kan. Okay, lepas tu diorang dapat ciptakan produk baru. Macam tengok tak Mak Nilofa kan, diorang jual daging Harimau menangis. Tapi diorang tak jual yang direct yang dah masak, diorang jual yang frozen. Maksudnya gunakan teknologi yang ada ni untuk hasilkan produk yang baru. Yelah, macam dulu just yang frozen ni kita tahu kari pak frozen tu je. Tapi kira kan. Sekarang ni macam lauk pun dah boleh. Just kita buka paket, masuk dalam kuali. Tak payah Macam senang. Macam baru-baru ni Khairul Amin kan, sambalnya tak sempat beli. Tak sempat beli sambalnya. Tengok review sedap je. Lagi satu kan, kalau diorang buat jenis perniagaan macam ni, diorang bukan saja boleh jual dekat dalam Malaysia, tapi boleh sampai antarabangsa. Dan pada masa sama ni, diorang dapat naikkan nama Malaysia jugalah kan. Jual worldwide lah kayaknya. Okey, untuk golongan seterusnya pekerja, Kiza ambil daripada side pensyarah lah, pensyarah tadi tu. Okay, pensyarah kalau dulu mungkin pensyarah ni dia tak tahu macam mana nak guna Google Classroom, Google Meet. So dengan adanya orang kata hikmah COVID ni, okay, pensyarah tu dapat belajar benda baru. Sebab mungkin dulu dia tak tahu. So bila dah dapat belajar benda baru ni, okay, dia tahu dah macam mana nak guna. So orang kata apa, hikmah pandemik ni sebenarnya banyak beri manfaat jugalah daripada orang ada keburukan dia juga gitu. Next adalah ibu bapa. Sebab apa kata ibu bapa Sebab ni? apa tu? Dia terjejas Sebab apa ibu diorang bapa? kan tak boleh nak pergi kerja. So diorang akan buat kerja daripada rumah. So lebih banyak masa dengan keluarga dan gunakan masa ni sebaik-baik mungkin. Macam kita bersenam dengan ahli keluarga ke, masak-masak, kemas rumah. Dan kalau macam kita nak tengok movie, tak payah dah pergi panggung wayang, kita langgan je Netflix kan. Netflix. Banyak juga platform aplikasi lain, Iki, Telegram. Banyak tengok lah tu, banyak tengok drama movie dah tu. Okay, lepas tu untuk datuk dan nenek, kesian lah untuk diorang kan, diorang tak boleh nak jumpa dengan cucu. So diorang gunakan video call untuk nak Interact. cakap, interact dengan Ingat lagi waktu raya. Raya PKP. Raya PKP last raya hari tu.
memang masing-masing tak dapat balik kampung kan. Memang stay dekat memang tak rumah boleh. je. Kita pun dengan rakan-rakan kita video call malam raya kan dengan sahabat kita Syazrina yang terkandas Masa di tu kan Unimap kita dah balik rumah, dia seorang terkandas dari dekat Sabah sini. kan. Kita video call dia kita untuk guna happykan dia. Kita gunalah kemudahan yang ada tu sebaik mungkin. Okay. Betul. Tapi teknologi ni juga kita kena ada internet lah untuk gunakan dia. Betul. Tak ada Itu internet tak sajalah. guna juga Dia kan. mudah tapi kita kena ada internet tu Tapi je. zaman sekarang ni tak susah dah Mostly untuk semua ada orang internet. ada kan? Ya, sebab apa? Kita pun dah ada telco yang jual yang tawarkan apa plan yang unlimited. Jadi benda tu tak ada masalah untuk kita. Nak dapatkan data apa semua. Betul Dah tu. je. Okay, kita cakap banyak sangat kan. Apa kata kita berehat dulu sebentar sambil mendengarkan lagu Suaramu Syairku daripada Harry Khalifa dan Senorita daripada Shawn Mendes dan Camila Cabello di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Pesanan daripada saya, belajar rajin, jangan penting kelas. Pada anda yang suka menyanyi, teruskan minat anda. Dan doakan semoga anda semua berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Kai Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Unimap FM sekalian, janganlah kita alpa dan lalai. Ingatan kepada siswa dan siswi serta pendengar setia Unimap FM, Allah SWT berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu kepada kebaikan. Ingatan ikhlas daripada saya, Muhammad Nazim Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Polis MAIPS. We are back. Hai. Halo. Okay, bertemu kembali bersama kami di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Okay, kita dah ada dekat segmen ketiga. Segmen ni kita akan buat sharing. Okay, sharing yang pertama yang nak tanya lah kan, bagi tahu je lah apa-apa yang korang belajar ketika belajar. Means gunakan teknologi. Okay, Izzah dulu. Kenapa Izzah dulu? Jawab je lah. Okay, pada mulanya agak susah sikit lah nak adapt dengan suasana ataupun norma baharu lah kan orang panggil kan. Tapi dah lama-lama tu okey lah. Macam dengan adanya teknologi ni juga, macam contoh macam dulu kan waktu SEM 2 kan kita online class kan. Dah ada pengalaman lah. Dengan kawan-kawan macam call untuk jawab test, quiz ke apa ke. Kawan-kawan tolong. Semua guna teknologi. Faham tak? Macam tu. So dulu macam agak macam akut lah. Tapi bila dah lama-lama tu okey lah. Dengan adanya internet dekat rumah, lagi mudah untuk buat kerja. Tu kita banyaklah belajar bekerjasama dengan group mate walaupun daripada jauh, tapi kena siapkan assignment, semua benda tu kan. So macam kita ada common sense apa semua tu lah, kita belajar benda tu lah. Gitu. Cakap pasal group mate tu kan masa dulu kan kita masing-masing duduk kat rumah masing-masing. So cara kita nak discuss, kita buat Google Meet. Betul. Kat situ lah, walaupun jarak kita jauh, tapi kita still bersatu. Sweet tiba. Okay. Siapa pula lepas ni nak share? Lala share. Pengalaman masa belajar time COVID tu, mula rasa macam sedih lah kan. Macam dengan internet masa tu slow. Lepas tu masa tu kan musim hujan semua kan. Rasa macam down sangat-sangat lah. Tapi bila pick up balik, rasa macam benda ni ada hikmah dia lah. Pasti boleh jadikan benda ni sebagai pengalaman kita, tahu tak. Bila COVID ni dah berakhir, ni lah pengalaman yang paling berharga kita. Bila dah kahwin, ada cucu-cucu, kita kat anak. Ni lah mami masa belajar Maksud Laila tu macam ni lah. Macam line tu main peranan. Macam kadang-kadang line laju, kadang-kadang slow. Sampai macam kita tengah video call atau tengah Google Meet, tiba-tiba terputus atau terstuck. Tunjuk dah muka tak senonoh. Lepas tu nak share sikit lah. Yang ni macam sedih sikit lah. Macam dulu kan orang kata norma baharu ni, pensyarah pun nak adapt dengan suasana baru. So banyaklah assignment yang dibagi. Terutama waktu tu, waktu bulan puasa pula kan. Macam rasa Nightmare. Sedih sikit. Tapi kan bila kita dah habis semester tu, lega. kita rasa macam
happy. Lepas tu macam berfunction jugalah teknologi ni masa tu. Macam aku boleh sebenarnya hadap benda tu. Boleh, kita boleh. Masa kita start SEM 2 dalam bulan 2 sampai bulan 3, lebih kurang sebulan lebih kita kat sini. Dan daripada bulan 3 sampai bulan 5 lebih kurang kita sampai ni kan, kita hadap SEM 2 tu menggunakan teknologi semata-mata untuk kita berhubung dengan kawan-kawan, lecturer, buat assignment. Memang Masa tu lah kita kenali Classroom, Google Meet. Masa tu lah kita nak teroka semua benda tu. Daripada bukan celik IT terus jadi celik. Tambah-tambah kan dekat budak-budak sekolah rendah. Kesian baguslah kan. Untuk Kesian tapi bagi ni baguslah untuk pendedahan awal kepada mereka. Tapi hari tu start SEM 3 pun masa tu kita tak dapat berkumpul semua lagi. Masa tu masing-masing pun Ada yang jauh-jauh red kita zone ada kan? Kita ada buat Webex kan, belajar Adobe. Gunakan Adobe dengan kawan kita. Izzah lah kan yang minta kita Google Meet dengan Izzah. Itulah tunjukkan apa internet dan teknologi ni boleh menyatukan kita. Walaupun jarak kita jauh, tapi kita still boleh belajar. Jangan jadikan dia alasan lah untuk kita tak belajar. Betul. Okey, yang kedua, masa lapang. Korang buat apa? Okay, Izzah dulu boleh? Boleh Silakan je. Tuan Puteri. Okey, waktu masa lapang, waktu PKP dulu lah kan, waktu duduk kat rumah dulu, tak keluar rumah, kita tengoklah TV, tengok drama, Bonding time. lepas tu belajar masak-masak. Dia macam ni kalau kita bosan, lepas tu kita tengok YouTube, tambah bulan puasa pula tu kan. Lagilah kita rasa Rasa kita nak buat sesuatu. Nak try. Lepas tu banyak masa dengan family. Ingat lagi masa bulan puasa tu kan viral macam-macam. Okey, satu dalgona, then viral apa tu nama dia? Apa? Puding karamel. Kek puding karamel. ya Try juga puding ampun. karamel tu sedap dan menjadi. Laila try tapi I tak makan. Ni yang duk tengok YouTube pasal masakan ni untuk apa ni? Untuk sedapkan perut ke untuk menghilangkan projek bosan dan juga lapar. ke untuk projek bagi- memikat mak betul? Mana boleh memikat mak mentua. tu Keluar dia. rumah pun tak boleh. Tak, ni training. Nanti Kita projek memikat hati isi rumah dulu. Kita masak tu mak bapak kan. Tapi juga kita dapat juga belajar gunakan YouTube. dapat ilmu. Okey, kalau korang perasan kan, buku, novel sekarang ni pun boleh tengok melalui online. Betul. Ada baru-baru adalah syarikat pengeluaran akhbar, dia orang sediakan akhbar digital secara percuma. Daripada situ walaupun kita tak tengok berita kan, tak baca surat khabar, tapi kita tengok dalam handphone je kita boleh dapat tahu info semasa. Ya, betul. Facebook. Contoh macam semenjak daripada penggunaan media sosial ni semakin bertambah, pengguna media sosial bertambah, tengok macam harian Metro, utusan apa semua pun dia orang dah start buat yang apa digital berita punya. melalui digital kan. Sebab benda tu lagi jimat kos, tak perlu nak diorang nak print apa semua, dan kita pun tak perlu nak mengeluarkan kos untuk bayar surat khabar apa semua. Diorang gunakan alternatif zaman sekarang ni, menggunakan teknologi untuk sampaikan berita Secara mudah, ringkas dan padat. betul. Okay, so siapa lagi nak share? Masa lapang waktu cuti dulu buat apa? Ya. Ada majlis, ada majlis. Majlis perkahwinan. Kan macam cousin Yat, dia nikah nak kahwin kan. So dia orang bagi kad jemputan dalam bentuk digital, dalam bentuk video, and then masa nak akad nikah pun kan tak boleh ramai-ramai kan sebabkan COVID. So dia orang gunakan video call macam Google Meet ataupun Zoom. Dia orang buat kat situ supaya adik-beradik yang duduk jauh, saudara mara semua boleh tengok sekali, walaupun kita tak sama-sama tapi still lah dapat juga rasa tu. Bagus tau bila buat kad digital tu. Sebab macam dulu kan, kalau fikir-fikir balik dulu, kita nak pergi panggil orang kahwin, kita kena pergi rumah ke rumah. Face to face. Susah kan, dia dah buang masa. Tapi sekarang ni kita just gunakan WhatsApp, kita blast je dekat group. Dia lebih cepat, lebih
orang pun akan alert benda tu. Orang pun ingat kita tak perlu nak print banyak-banyak. Jimat kertas. Jimat kertas, kan. jimat kos. Jimat duit minyak. Jimat lah. Jimat semua. Jimat segala-galanya lah dengan Betul. teknologi ni. So Cuma- lepas ni orang boleh Cuma gunakan sedih dia bila kenduri kan. Selalunya kita dapat makan tapi bila dah jadi COVID kita kena macam tengok daripada jauh je. Tak boleh nak makan. Lepas tu kita tak boleh berkumpul ramai-ramai, ambil gambar semua kan. Yang itulah yang sedih sedih. Patuh SOP lah, ikut apa yang kerajaan tetapkan. Macam kita kena scan MySejahtera, scan suhu, tanggungjawab kita kan. Macam hari raya pun macam banyak ni juga kan. Hari raya, hari tu macam mana Izzah? Hari raya hari tu biasalah kita tak dapat balik kampung, ada sekatan semua tu kan. So kita gunakan teknologi lah. Kita video call, guna WhatsApp untuk call Tok Wan yang kat kampung kan. Walaupun sedih, dia pun sedih juga, kita pun sedih, tapi dah buat macam mana. Tapi macam kita yang satu daerah boleh pergi beraya kan. Macam Laila satu daerah dengan Tok Wan. So macam best lah. Kupang Pasu kan. So macam dia ada limit kan nak beraya situ kan. So macam bila kami tengok, bila balik dah sampai rumah Tok Wan, jiran-jiran, adik-adik Tok Wan semua datang. So jadi macam bila ramai kan, cakap tak boleh lebih 20 orang. Tak boleh lebih 20 lepas tu orang. bila kita kira-kira kan dengan sepupu, dah lebih 21. Aku takut. Laila kat pinggan lah pergi makan kat luar. Takut kena serbu Betul. Laila ambil tripod, OOTD seorang-seorang kat luar. Cara tu je nak mengelakkan daripada takut polis ni kan. Takut kena serbu kan. Lagi satu kan, kalau notice duit raya. Duit raya dapat berkurang. macam tak, kita dapat tapi secara back-in masuk betul. bank. Tak dapat. Hari raya tu mesti lupa bagi nombor akaun kat tu. Sedih. Sehari sebelum raya kena kena bagi nombor akaun. Okey, masukkan je sekian-sekian. Okey, raya kali ni I bagi nombor akaun. Okey? Yang tahun ni tak tahu macam mana pula kan. Kita nak adapt kan. Harapnya tak ada PKP lah raya. Harap boleh balik kampung lah. Harap kes semua turun. Amin. Lagi kan masa raya kita kan malas nak keluar rumah cis. Ya tu malas kan. So kita buat kuis sendiri. Tengok YouTube buat. Ingatkan tak tahu masak punya boleh. Betul. Jimat duit satu. Hari tu Laila buat banyak kuih kan? Tak nenas, cornflake, popia, coklat. Dengar. Hari tu ada jual roti jala tu juga kan? Yep. Jana kos tu. Jana income. Income. Bagus. Siapa hari tu beli baju raya online? Saya juga. Saya beli baju tapi bukan baju raya. Lain tu. Bunyi dia. Baju raya selalunya tempah lah. Sebab Walaupun tempah tak sebelum balik kampung kan. COVID. Jadinya nak juga suasana tu kan. betul. Okay, next. Kan tadi macam kita cakap kan, kita beli secara atas talian. Kenapa pilih cara tu? Okay, personally sebab senang. Sebab macam ni lah, kita dekat sini, kita letak keadaan kita kat sini, kita nak keluar terhad. Contoh macam kita nak pergi mall, tak boleh. Sebab mall kan dekat negeri Kedah kan. Jadi kita tak boleh rentas negeri. So platform yang mudah untuk kita beli barang melalui online lah. Selamat sama kan. Semua ada kat situ. Kita search je kita nak apa. Nak tudung macam mana, semua keluar. Lagipun kalau ke mall, bukannya satu mall tu je, kita mesti akan pergi ke banyak kedai kan. Lagi banyak duit habis. Perempuan kan. Lagi satu, kalau macam kita selalu macam masuk kedai ni tak jumpa yang sesuai, macam buang masa semua tu kan. Penat. Kalau notice kan banyak aplikasi Lazada, Shopee. Lagipun kalau kita guna apps macam ni, kita dapat kadang-kadang dapat cashback. Lepas tu kita tahu kalau betul. Macam kita beli barang, kita tahu update dari semasa dia duduk tang mana. Kita boleh tahu rating kita dia. Kita baca review orang barang tu macam mana. Walaupun adalah dia punya macam kontra dia, tapi still shopping atas talian ni jadi pilihan jugalah macam untuk especially untuk student. Macam Laila kan nak beli baju raya hari tu. Berkenan sangat baju tu. Kan pakai saiz M. Tapi tak ada saiz M. Beli juga saiz L. Nasib baiklah dekat rumah tu jiran tu pandai alter baju. So I pergilah alter baju. Nasib baik. Dia besar tak apa, kita boleh alter. Jangan kecil. Kalau kecil tak pakai dah lah.
Okey, apa kata kita bagi nasihat pula dekat para pendengar kita. Okey, nasihat bila kita keluar rumah. Nasihat Nasihat. waktu COVID ni Okay, Izzah Sebelum dulu keluar rumah. Boleh? Boleh lah. Untuk nasihat untuk nasihat kepada semua orang lah, semua masyarakat. Okay, bila keluar rumah ni jangan lupalah untuk jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, seperti kerap cuci tangan, pakai mask, jaga jarak, selalu hand sanitizer. Lepas tu keluar bila berkeperluan sahaja, sebab kita kena sentiasa ingatlah bahawa virus ni dia tak mengenal umur, Betul. muda ke tua. Kalau kita tak jaga diri kita, dia yang kena kita nanti. Gitu. Padu Hospital kena salam. So macam kalau keluar rumah tu pakailah face mask. Jangan selfish tau. Sekarang sesetengah orang ni bila dia keluar dia selfish tau. Dia fikir Sebab diri macam dia ni, je. dia tengok orang pakai mask, dia rasa macam aku safe. Bila orang semua pakai mask, aku tak perlu pakai mask pun. Macam Tapi tu. fikirlah parents kat rumah ke macam mana ke, memang tak kena dekat kita kan. Mana Keluarga tahu kita. berjangkit kat keluarga kita kan. So kita kena amalkan SOP. Kalau boleh tak payahlah nak pergi melancong ke apa-apa lagi. Stay Sabar, je at betul. home. Sabar sekejap ya. Kumpul lah duit tu kan, jangan nak membazir sangat Pergi kan. umrah ke pergi haji ke. Okey, nasihat untuk student. Untuk pelajar. Untuk student waktu COVID ni, memang kita macam dekat macam Unimap ni mostly student balik. Macam ada student dekat U lain yang memang diorang tak buka universiti lah. So untuk student, jaga diri baik-baik, jangan lupa patuh SOP, dan juga gunakan teknologi sewaktu COVID ni dengan efisien. Contoh, gunakan teknologi macam YouTube, Meet apa semua dengan ke arah kebaikan. Betul tu. Masa kelas tu jangan tidur pula kan. Ya, betul. Sila bangun mandi awal ya. Masa lecturer tengah ajar tu, Take note lah. Take note, pay attention. Walaupun kita boleh tengok balik video Open tu. camera. Walaupun kita boleh tengok balik video tu, tapi better kita tulis. Supaya kita tulis tu kita dapat ingat balik. Alhamdulillah. Okey, lepas tu nasihat dalam berbelanja. Dalam belanja ni kita kena tahu bajet lah kan. Kita memang suka masa kita, sebab kita go cashless, tak payah keluar duit, just swipe ataupun just guna online Zaman banking kan. cashless. Kita tak tahu berapa banyak yang kita spend, berapa banyak yang kita habiskan. So before kita beli satu barang tu, kita fikir kita nak guna ke tak dengan keadaan PKP sekarang ni, COVID. Bukannya kita nak pergi jalan sangat pun kan. Tak pakai pun kadang-kadang. Mostly Kadang-kadang sebab yang kita beli tu kehendak kita, bukan keperluan pun. keperluan. So better kita simpan duit tu untuk masa akan datang. Betul. Okay, nasihat. Okay, ni tadi ada tengok dekat MPP Unimap. Dia ada keluarkan kenyataan ni. Dia nasihat untuk student yang berada di Universiti Malaysia Polis sekarang ni lah. Okay. Perlu memakai pemakaian pelitup muka diwajibkan kepada semua warga Unimap sepanjang berada di kawasan kampus. Kita nak masuk sini pun kita pakai mask kan tadi. Lepas tu pelajar dinasihatkan kekal di kolej kediaman. Tak boleh Tak boleh keluar-keluar. balik. Pelajar yang tidak sihat atau bergejala dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan di pusat kesihatan universiti. Pusat kesihatan kita pun dekat dengan sini. sini. So kalau siapa-siapa yang tak sihat, rasa macam batuk-batuk semua, boleh terus ke pusat kesihatan. Lepas tu pelajar juga dinasihatkan untuk mematuhi SOP, iaitu bila nak membeli makanan di kafe tu jaga jarak, jangan sentuh-sentuh apa semua. Sanitize tangan. Dah ambil betul tu. duit, sanitize duit sekali. Tak guna duit lah, guna e-wallet. Kan kat Kalau cafe tu e-wallet ada. rasanya dekat QR warung code. teh yang Ada boleh kan? ada juga kedai dekat runcit. kedai Runcit, yang cuma kebanyakannya dah boleh dah. itulah, apa-apa pun semua jaga. Okey, SOP. nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen. Alah, dah habis Banyak ke? sangat yang kita kongsikan ni. Kita sambung pula next time, okey? InsyaAllah. Okey, Kalau ada kan. rezeki, kita jumpa lagi. Okey, kalau macam tu kami ingin mengundur diri. Jika ada jodoh yang panjang, kita berjumpa lagi di Unimap FM Medium Interaksi Siswa. Bye. Assalamualaikum. Bye.